Saya telah sebut petang tadi bahawa kali ini pilihan raya kali ini merupakan pilihan raya yang bukan main-main. Memang dalam setiap pilihan raya kita akan lawan habis-habisan, tetapi dalam pilihan raya kecil Bukit Gantang ini yang dibuat sama dengan pilihan raya di Bukit Selambau dan Batang Air, ini merupakan pilihan raya yang mana kita mesti hantar signal yang jelas rakyat Malaysia menolak kepimpinan bakal Perdana Menteri Najib Tun Razak. Memang dia sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan agar Barisan Nasional menang 3-0 di 3-3 pilihan raya kecil ini. Sebab itu saya yakin, walaupun saya tidak mahu ulas keputusan mahkamah, tetapi saya yakin keputusan di persidangan itu merupakan keputusan yang sudah pun kita jaga. Sebab mereka tidak berani lagi berhadapan dengan satu lagi pilihan raya kecil di persidangan, yang mana kawasan itu juga ada kemungkinan kalau kita keadilan masuk, kemungkinan kita juga menang. Kalau 4-0 dah menang, apa tunggu lagi? Say goodbye to UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu saudara rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya sekalian, kawan-kawan ketemu, ini merupakan soal survival perjuangan kita dan kita saudara rakyat. Apakah boleh kita benarkan pemimpin seperti Najib Tun Razak memimpin negara ini? Ya. Kita tidak boleh benarkan sama sekali. Alasan apa yang kita nak berikan kalau kita nak benarkan pemimpin macam Najib ini? Kita bagi dia peluang jadi Menteri Kewangan. Dia dulu cadangkan 60 bilion bukan untuk kepentingan rakyat. 60 bilion pakej rancangan ekonomi itu hanya untuk kroni-kroni. 10 bilion untuk back up company yang bukan milik rakyat. Rakyat dapat hampas, dia dapat mutiara. Ini pemimpin yang lama Najib Tun Razak. Saya buat laporan macam-macam lah. Termasuk yang terbaru kita buat laporan polis pendedahan surat khabar Perancis. Bagaimana penulis ini daripada surat khabar yang terkemuka di Perancis yang ditubuhkan pada tahun 1998. Kita buat laporan polis minta pasukan polis siasat bagaimana wartawan ini boleh mendedahkan satu rangkaian skandal pembunuhan yang terbabitnya Najib Tun Razak kerana motifnya adalah isu kapal selam, komisen kapal selam 114 juta euro. Kita buat laporan polis seperti biasa, polis tidak panggil Najib, polis panggil saya untuk datang ke balai. Saya nyatakan dengan polis, saya tidak khawatir apa tindakan yang Najib nak ambil terhadap saya. Tetapi saya beritahu ini soal pembunuhan yang membabitkan bakal Perdana Menteri, bakal pemimpin yang kononnya diwar-warkan akan jadi presiden. Ini pembunuhan yang cukup memilukan kita dan memalukan negara. Bagaimana mungkin kita benarkan beliau terlepas dari kita? Dan apakah kita tidak ada bukti? Paling tidak pun saudara, dalam mahkamah Sirul Azhar, salah seorang OKT, dia kata sebenarnya yang sepatutnya ada dalam mahkamah hari ini bukan saya yang ada dalam mahkamah ini, telah pun yang sepatutnya ada berada di luar. Saya hanya jadi kambing hitam. Saudara, saya dedahkan juga kepada polis caution statement, percakapan beramaran Sirul Azhar yang menerangkan kepada kita bagaimana pembunuhan ini berlaku. Wanita Mongolia beritahu, tolong jangan bunuh saya, ada bayi dalam perut. Dia tak kira, dia ambil pistol, dia tembak. Mati. Belum mati lagi, tanggal baju masuk dalam plastik hitam. Nampak tangannya bergoyang, dia tembak dekat perut. Mati terus. Bawa masuk dalam semak, bom. Dia balik, dia kata dia balik, dia rehat, dia tidur kerana penat bunuh orang. Ini caution statement dalam undang-undang dipanggil percakapan beramaran yang sepatutnya keluar dalam mahkamah tetapi tidak keluar. Siapa Sirul Azhar ini? Dia personal bodyguard kepada Najib Tun Razak dan Rosman. Apakah tidak ada kaitan? Saudara tanya pasukan polis yang mana jadi UTK. Arahan adalah arahan daripada pemimpin yang ada. Inilah kaitannya saudara. Dan orang ini semalam ataupun kemarin berada di atas padang sana umumkan siapa calon Barisan Nasional. Orang ini akan jadi presiden. Dan saudara, 7 April kalau semuanya berjalan seperti mana yang mereka rancang, 7 April beliau akan jadi presiden UMNO. Dan kalau beliau menang, beliau akan gunakan itu untuk tekan Abdullah Badawi supaya segera laksanakan pertukaran menjadi Perdana Menteri. Dan dia akan guna itu sebagai political bargain. Kalau saudara setuju untuk terima dia jadi Perdana Menteri, kalahkan kita, jangan pilih keras. Tapi kalau kita tidak setuju, kita khawatir tentang masa depan negara, kita harus bangkit dan lawan.
Saya dan rakan-rakan Angkatan Muda Pusat telah mulakan awal. Tadi kita telah umumkan, kita akan laksanakan kempen nationwide. Say no to Najib Tun Razak. Katakan tidak kepada Najib, undi Pakatan Rakyat. Itu kita akan lancarkan hujung ke depan. Saudara, saya minta semua agar berusaha untuk menjadikan pilihan raya kecil Bukit Gantang ini suatu peluang yang diberikan kepada kita. Pertamanya memantapkan jentera parti, dan yang keduanya berkempen habis-habisan kepada seluruh individu muda yang berumur 40 tahun ke bawah. Ini tumpuan dan sasaran. Kalau diedarkan risalah itu, jangan edarkan pada pakcik dan pakcik. Edarkan yang muda-muda yang lawa-lawa. Beritahu mereka, undi besok, undi Pakatan ataupun undi PAS, bisnis PAS. Kita tolong, dan ini tumpuan kita. Biarlah yang wanita dan yang bahagiannya memberi tumpuan kepada benda lain. Tetapi kita, fokus kita itu adalah mereka yang berumur 40 tahun. Dan saya minta kawan-kawan, guna apa cara sekalipun, kita tahu sekarang kita berhadapan dengan rejim yang akan langgar semua undang-undang. Saya tidak suruh saudara untuk berlebih-lebih sampai langgar undang. Tetapi biarlah bila kita berhujah dengan penuh keberanian. Sebab mereka akan guna polis, mereka akan guna pelbagai cara untuk membantutkan jentera kempen kita. Kita akan guna pelbagai cara untuk masuk dalam setiap rumah, jumpa ke setiap individu anak-anak muda di kawasan Bukit Gantang ini dan mengajak mereka untuk buat perubahan. Kerana saudara tahu dan kita semua sedia maklum, masalah politik yang berlaku di Perak ini tidak lain tidak bukan merupakan rekayasa ataupun perancangan jahat Najib Tun Razak yang ingin jatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat dalam negara yang lain. Jadi saudara, harap agar kita gunakan kesempatan ini. Sedikit saya nak kongsi di Batang Air. Saya pergi ke Batang Air baru ini dan kita lihat bagaimana susahnya masyarakat di sana. Dari sana diberitahu telah 28 tahun Barisan Nasional pegang jaga kawasan itu. Nak masuk tempat itu pun payah. Dan bila saya pergi sana, baru ini kita gempur di kawasan Batang Air, polis tak boleh tahan. Dia datang minggu, dia kata, Cik Samsul, janganlah kempen sekarang, pilihan raya belum mula. Saya kata, pilihan raya belum mula mana dia? Dalam surat khabar tengok semua cerita pasal pilihan raya. Tolonglah jangan buat susah saya, ini saya kena tukar ke Semenanjung. Dia buat Sarawak, dia pun takut untuk kena tukar ke Semenanjung. Jadi punya takut, dan boleh hantar helikopter pula, kumpul kita. Wah, kita bawa masuk kampung, bawa bendera, edar risalah, itu ya kerja kita. Tapi bawa helikopter nak tengok kita, nak takutkan. Tapi saya tengok perubahan itu cukup luar biasa. Kesusahan itu mereka sudah rasain dan mereka bangkit untuk buat perubahan. Saya ceramah di rumah panjang, itu ramai yang hadir, disediakan makan dan sebagainya. Mereka usaha sama-sama untuk bantu kita. Ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya yang saya tengok. Sebab itu insya-Allah saudara, kalau kena gayanya, kalau kena cara kita bekerja, kita tidak terlalu confident, kita akan usaha sungguh-sungguh. InsyaAllah, 2 bukit 1 batang ini milik Pakatan Rakyat. Yang kedua saudara, saya kasih jelas, saya harap kembali program diteruskan dengan ucapan rakan-rakan pimpinan yang lain sampailah ke maghrib. Jadi saya mohon izin dahulu kerana saya harus bergegas ke Melaka sebab jam 9 nanti ada jamuan makan malam yang dihadiri oleh Naib Presiden Wati Azmin. Sebab Melaka ni next target. Perak dah kira. Melaka ni masih lagi. Dia bagi arahan satu hari tukar dia pilih gerakan. Ini beza dulu kita bagi arahan macam-macam alasan. Sekarang alhamdulillah baik. Jadi Melaka ni sebab masih lagi negeri UMNO paling kuat di dunia, jadi pergi tumpuan sikit. Jadi negeri maklum akan ada pilihan kecil di Melaka. Sebab kalau Ali Mustar menang timbalan Presiden UMNO, dia pun ada di Perdana Menteri. Jadi kemungkinan dia akan bertanding. Jadi dia akan bertanding, sudah pastilah akan ada pilihan kecil di Melaka. Kalau dia menang, alhamdulillah. Hopefully mudah-mudahan ada pilihan kecil, kita akan usaha untuk kalahkan dia pula di Melaka agar tak ada dalam negeri.